Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira walau di mana kamu berada. Okey, hari ini cikgu nak kongsikan kepada kamu teknik ataupun tutorial ringkas cara menggunakan animation tools dalam Microsoft PowerPoint. Okey, sangat mudah. Okey, cuba tengok slide yang cikgu sediakan ini. Nampak tak? Slide ini simple sahaja. Cikgu sediakan sebagai contoh ataupun rujukan untuk kita buat bersama-sama. Okey, cuba tengok rumah Karim. Rumah Karim berada dekat dengan sebatang pokok. Rumahnya berwarna merah. Rumahnya besar dan cantik. Okey, ini adalah ayat ataupun paparan yang biasa. Okey, bagaimana kita nak menjadikan paparan ini lebih menarik? Okey, cikgu kongsikan. Cuba tengok gambar ni. Tengok dia keluar step by step. Okey, dengan perubahan bentuk, pergerakan dan sebagainya. Okey, jadi hari ni cikgu nak kongsi macam mana cara kita boleh buat pergerakan tu dengan lebih menarik. Supaya apa? Supaya penonton lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Tak kira sama ada kita seorang guru ataupun kita seorang mahasiswa ataupun kita sebagai seorang pelajar di sekolah menengah, di sekolah rendah, still menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat persembahan. Okey, jom kita tengok. Cikgu akan kongsikan teknik ringkas menggunakan animation tools PowerPoint untuk membina slide. Boleh? Cikgu harap teknik ini sangat ringkas. Cikgu tak sentuh yang terlalu banyak lah. Okey, cikgu sentuh yang umum saja ataupun yang mudah-mudah saja untuk kemudahan kita kepada yang baru berjinak-jinak dengan PowerPoint. Okey, cuba kita tengok. Ini tadi perkataan ataupun ayat yang telah disediakan. Okey, kita pergi ke raw material dia. Okey, yang pertama kita tengok tools. Hari ni kita fokus kepada animation. Okey, dalam animation ini dia ada beberapa partition ataupun bahagian. Okey, kalau kita ni tak nampak, jadi kita kena tekan dekat perkataan ataupun ayat yang kita nak ubah. Okey, kita tekan, baru kita boleh nampak animation. Kita scroll ni ke bawah. Ada scroll ke bawah, kita tengok ada beberapa bahagian. Okey, tengok yang pertama, entrance. Entrance ni maknanya perkataan ataupun ayat yang kita nak arahkan dia tu, dia akan keluar secara daripada luar ke dalam. Daripada luar ke dalam. Contoh dia macam appear, dia ada fly in, float in dan sebagainya. Okey, nanti kita tengok satu-satu. Bukan satu-satu lah, sebenarnya sebagai contoh. Cikgu bagi contoh saja. Okey, yang kedua adalah emphasis. Emphasis ni maksudnya perkataan ataupun ayat tu dah memang ada di situ, then dia akan melakukan pergerakan berdasarkan kepada arahan yang kita keluarkan. Okey, arahan yang kita sediakan. Seterusnya yang ketiga adalah exit. Exit ini bermaksud bahawa ayat ataupun perkataan yang kita arahkan tu dia akan keluar daripada paparan skrin. Okey, dia ada disappear, fly out, float out dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir sekali adalah motion path. Motion path ni adalah maksudnya kita mengarahkan perkataan ataupun gambar ataupun objek daripada point A kepada point B, point B kepada point C dan seterusnya. Okey, mudah saja. Okey, jadi hari ni cikgu nak tunjukkan contoh saja, kita tengok sama-sama. Okey, tadi kita dah buat yang pertama ialah rumah Karim. Okey, sebelum kita mula, yang penting
kamu keluarkan dulu animation panel supaya kamu nampak pergerakan tu berlaku. Klik animation panel. Okey, nanti kamu akan nampak satu paparan di sini. Paparan di sini dibuka. Okey, cuba tengok rumah Karim. Tadi kita nak buka kan rumah Karim. Jadi cikgu buatkan contoh. Yang pertama ialah rumah Karim ni kita nak dia fly in. Dia bergerak masuk. Nampak? Dia bergerak masuk. Lagi sekali kita boleh tengok dekat sini. Kita tengok pergerakan tadi. Play from. Nampak dia bergerak masuk. Dia bergerak dari bawah. Okay. Di sini ada arahan effect option. Effect option. Kita nak dia bergerak ke mana? Cuba klik. Okey, kita nak dia bergerak dari mana? Dari left, from top, from right. Okey, cuba sekarang ni kita nak dia bergerak dari top left. Okey, contoh. From top left. Dia dah keluar. From top left. Okey. Yang kemudian kita nak dia melakukan pergerakan seterusnya. Melakukan pergerakan yang seterusnya. Kita klik anak panah yang bawah tepi ni. Anak panah yang tepi ni. Dia ada beberapa arahan lain. Jadi arahan-arahan ni nanti kita akan sentuh. Cikgu akan sentuh beberapa arahan. Okey. Yang pertama cikgu nak sentuh ialah effect option. Tadi setelah dia bergerak masuk, cikgu nak dia bergerak secara bilateral. Bilateral ni maksudnya satu huruf. Kalau by word ni satu perkataan. Okey. Kita nak dia bergerak satu huruf. Tengok. Bila kita dah pilih, kita tekan. Okey, yang ni peratus. Peratus delay. Kalau kita nak dia laju sikit ke, nak perlahan sikit, contoh kita ambil 8. Okey. Dia bergerak macam tu. Okey, boleh. Okey. Sekarang kita tengok yang kedua. Kita nak pilih dia split. Dia masuk, bergerak masuk, tetapi dalam bentuk split. Tengok macam tu. Dia keluar split. Okey, dia split. Kemudian kita nak dia sebab kita nak highlightkan perkara ni mungkin penting. Jadi kita nak highlightkan dia. Kita buat apa? Kita add animation. Tadi dia dah split. Sekarang kita nak add animation supaya ada kita nak highlightkan perkara tersebut. Jadi kita buat fill color. Contoh, fill color. Cuba tengok. Kita nak tengok semula apa yang berlaku dekat sini tadi, perubahan yang kita buat. Kita tengok dekat sini, kita klik nombor 2 saja. Nombor 2 saja. Jadi kita klik nombor 2 ni, teks. Yang kedua, kita play. Nampak tak? Nampak? Nampak dia berlaku dekat situ. Okey. Cikgu ajar laju je kan? Nanti kamu boleh ulang semula untuk tengok balik macam mana caranya. Okey. Jadi pergerakan ini akan satu-satu. Nampak? Kamu nampak ada gambar mouse dekat sini. Ada gambar mouse. Jadi makna mouse ni apa? Maknanya bila kita tekan baru dia keluar. Tekan baru dia keluar. Okey? Macam mana kita nak tengok? Cikgu tunjuk contoh dekat sini. Okey. Ni kita tak sentuh lagi tadi. Okey. Cuba tengok kat sini. Tekan baru dia keluar. Tekan lagi baru dia keluar. Tekan lagi sekali baru dia keluar. Okey. Nampak? Jadi kita sekarang kita nak jadikan dia tekan sekali dia akan keluar yang pertama, keluar yang kedua. Macam mana cara dia? Kita pergi dekat yang kedua ni tadi. Arahan yang kedua untuk ayat yang kedua ni. Kita tekan dekat anak panah tadi. Tadi cikgu ajar effect option kan? Effect option. Tadi cikgu ajar effect option. Sekarang cikgu ajar start with previous.
makna mula selepas yang mula selepas, bukan start with tapi start after. Kalau start with makna dia bersama-sama. Okey, start after. Start after. Jadi cuba tengok apa yang berlaku. Dia bergerak, lepas tu dia berubah. Okey. Itu yang kedua. Tengok yang ketiga pula. Tengok yang ketiga, cikgu nak dia bounce. Bounce ni maksudnya dia masuk secara melompat-lompat. Masuk melompat-lompat. Macam murid kita kan. Macam kamu lah. Masuk melompat-lompat dalam kelas, dalam kuliah kan. Macam tu. Okey. Boleh tak melompat-lompat? Tak boleh kan. Okey, jadi selepas dia masuk, kita nak buat apa? Selepas dia masuk, kita nak tukar color. Contoh, kamu dah mungkin yang ini perkara yang penting juga. Perkara yang penting, kita nak highlightkan juga. Jadi selepas dia masuk, kita tukar color. Pergi dekat mana? Pergi sekali lagi dekat effect option. Kemudian kita pilih after animation. Tadi kita dah bagi arahan, dia melompat-lompat masuk. Selepas dia melompat-lompat, dia buat apa? Selepas tu dia tukar color. Contoh kita nak pilih warna apa? Contoh pilih warna merah. Contoh kita pilih warna merah. Sebab apa cikgu pilih warna merah? Sebab ada perkataan merah dekat sini kan. Rumahnya berwarna merah. Okey. Cuba kita tengok. Kita boleh pilih animation text ni all at once ataupun by word, by letter. Tadi cikgu dah tunjuk. Okey. So kalau tak faham boleh ulang balik. Ulang semula video ni, kamu tengok balik semula. Okey. Tengok. Kita ulang balik. Nampak? Dia tukar. Daripada biru, dia bertukar kepada warna merah. Okey. Seterusnya, kita nak tengok ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini, cikgu nak buat dia fade. Maksudnya dia keluar daripada tak ada kepada ada. Fade. Daripada cerah kepada jelas. Okey. Kemudian cikgu nak dia wave. Dia bergoyang-goyang. Jadi kita buat apa? Selepas dia fade, kita nak tambah pergerakan, kita tekan add animation. Tadi cikgu ajar guna dekat effect option. Effect option tak ada. Effect option untuk ubah after animation. Yang tu sahaja. Okey, kalau kita nak tambah pergerakan yang baru, kita kena tekan add animation. Add animation, cikgu nak dia wave. Ini yang cikgu kata emphasis tadi, dia duduk situ je tapi dia ada pergerakan yang seterusnya. Okey, dia wave. Tengok dia wave. So kita pilih. Okey. Kita pilih, tengok dia buat macam mana. Dia wave. Dia buat macam tu, dia bergerak. Okey, tadi cikgu dah ajar. Selepas pergerakan yang pertama, kita teruskan pergerakan yang kedua dengan cara kita kita kena start with previous. Okey. Sekali lagi cikgu tunjuk. Okey. Yang ni tadi pergerakan yang pertama. Ni pergerakan yang kedua. Setiap kali pergerakan yang pertama dengan pergerakan yang kedua, nampak gambar mouse kan, gambar mouse. Jadi maknanya kita kena klik baru dia berubah. Jadi kalau kita tak nak klik, kita nak terus dia berubah je,
So kita tekan yang kedua ni, gambar yang kedua ni kita pilih, then kita ambil start with previous. Start with previous. Okey. Kita tengok. Nampak? Selepas dia keluar, dia akan bergelombang, wave. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak masukkan gambar. Cikgu nak masukkan gambar. Sebab kita nak tengok keempat-empat bahagian dalam animation. Okey, cikgu tunjukkan gambar. Cikgu nak insert gambar rumah sebab kita cerita rumah hari ni kan. Cikgu nak masukkan rumah. Okey. Oh, sorry. Bukan rumah. Kita mesti masukkan house. House Kita cikgu dia cakap bahasa Melayu. Dia tak cakap bahasa Melayu. Okay, sorry. Okey, kita masukkan house. Okey, kita masukkan house. Kita besarkan sikit. Kita tengok. House kita nak dia apa? Kita appear. Kita nak dia appear. Macam mana kita nak buat? Kita pergi sekali lagi animation. Kita nak dia appear. Dia timbul tiba-tiba. Kemudian dia buat apa? Kita nak buat satu lagi, kita nak dia hilang. Dia dah masuk, lepas tu kita nak dia hilang. Kita nak buat macam mana? Ingat, bila kita nak tambah pergerakan yang baru, kita mesti add animation. Kita nak dia hilang, jadi kita pilih yang bounce. Ni exit ingat yang ni untuk hilang, kita exit. Exit, dia bounce. Bounce, dia akan hilang. Okey, lagi sekali kita pilih gambar tu saja, play from, bounce, dia akan hilang. Okey, cikgu dah cakap tadi, yang kedua kena start with previous. Okey, seterusnya cikgu nak pilih satu lagi gambar ataupun beberapa gambar lagi. Cikgu nak pilih gambar senyum. Tadi kan cikgu keluarkan gambar senyum kan, smile. Okey, cikgu pilih gambar smile. Kali ni cikgu pilih 3 sekali, senang pilih 3 sekali. Okey, dia akan keluar dekat sini. Kita letak kat atas dulu, kita asingkan dia. Okey, cikgu pilih yang pertama, gambar yang pertama kita letak sini. Okey, kita dah ambil gambar ni tadi, kita dah susun dekat sini. Lepas ni kita nak pilih pergerakan dia. Pergerakan dia yang pertama cikgu susun dia sebagai wheel. Cikgu nak dia berpusing dulu. Okey, setelah dia berpusing, kita kena add animation. Mesti add animation untuk pergerakan seterusnya. Cikgu nak dia bergerak daripada A ke B. Okey, jadi kenapa dia keluar dulu? Jangan takut, jangan takut dia tak hilang. Okey, dia tak hilang. Dia cuma practice dulu. Dia practice dulu. Jadi bila dia dah keluar line tu baru kita tarik. Okey. Dia dah pergi kat situ. Setelah dia pergi kat situ, baru kita pergi klik dekat sini. Pergi klik dekat sini, dekat anak panah ni, kita effect option, cikgu nak dia hilang. Selepas dia pergi dekat anak panah point B tu, dia hilang. After animation, jadi kita pilih after animation, kita pilih dia hide after animation. Jadi maknanya lepas daripada point A dia pergi point B, dia akan hilang. Then tengok, okey, dia hilang. Okey. So ingat lagi sekali, grafik ni kita mesti start with previous. Okey. Seterusnya kita ambil gambar yang kedua. Dia dah hilang tadi, kita kena ganti. Dia dah hilang, kita ganti gambar tu. Gambar tu kita pilih dia float in. Kita pilih dia
float in, ataupun cikgu nak dia appear, bukan float in, cikgu nak dia appear. Appear. Jadi selepas ni cikgu nak dia bergerak ke point yang seterusnya, point C pula. Cikgu nak dia bergerak ke point yang seterusnya, cikgu kena add animation. Jadi cikgu pilih up. Jadi cikgu pilih up. Ini contoh saja, tuan-tuan ataupun cikgu-cikgu ataupun anak-anak murid sekalian boleh sesuaikan dengan kegunaan masing-masing. Okey, cikgu pilih up. Okey, setelah pilih up, cikgu nak dia buat apa? Cikgu nak sekali lagi dia hilang. Cikgu nak sekali lagi dia hilang. Kita pilih effect option. Kita pilih after animation ini, kita nak suruh dia hide after animation. Hide after animation, dan pilih OK. Dia akan hilang. Okey. So, sekali lagi. Nampak? Gambar ni tadi, selepas dia entrance, kita pergi ke line, dan kita kena pastikan dia sekali jalan je. Sekali jalan. Selepas pergerakan yang pertama, pergerakan yang kedua, pergerakan yang ketiga, dia hilang. Okey. Dan kita masukkan gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir kita gantikan, dan yang hilang tu kita nak dia apa? Kita nak dia appear. Kita nak dia appear lagi sekali. Kita nak dia appear, kemudian kita nak dia pusing. Berpusing-pusing. Dia ada dekat situ. Okey, jadi kita nak gambar apa tu? Pergerakan yang seterusnya kita mesti add animation. Kemudian kita nak dia swivel. Dia berpusing-pusing macam tu. Swivel. Okey, dan pergerakan ini nampak grafik yang gambar ini, grafik yang 16 ni, gambar ini kita nak dia sekali jalan. Jadi kita mesti start with previous. Boleh okey. Jadi kalau kita nak mula daripada awal, boleh faham tak? Boleh faham tak? Ini pergerakan asas lah. Pergerakan asas. Tuan-tuan, cikgu-cikgu, anak-anak murid boleh ubah suai mengikut situasi yang tuan-tuan buat lah. Okey. Jadi bila dah siap ni, contoh ni, cikgu dah siap dah. Jadi kita nak tengok. Jadi kita play all. Okey. Dia bergerak macam tu. Okey. Hilang. Okey. Okey, sekarang pergerakan ini akan berlaku satu-satu. Cuba tengok dekat sini, cikgu tunjukkan contoh. Cikgu tunjukkan contoh. Dia akan bergerak satu-satu. Kita kena klik. Klik. Baru dia bertukar. Klik. Ini klik. Baru dia bertukar. Okey. Kita kena klik. Baru dia bertukar. Okey. Okey. Sekarang cikgu tak nak yang klik. Lambat kan? Tadi cikgu tunjuk dia bergerak klik kan? Okey, sekarang cikgu tunjuk. Okey, tengok. Sekarang ini semua dengan mouse. Tengok, ini semua dengan mouse. Okey, sekarang kita pergi ke tepi. Tengok anak panah menurun ni. Kita start dengan with previous. Yang pertama kita start with previous. Yang pertama untuk pergerakan yang pertama sahaja. Okey, pergerakan yang kedua kita start after previous. Start after previous. Okey, begitu juga dengan yang seterusnya, dia dah automatic sebab kita dah ubah tadi. Okey, pun sama, semua kita tukar after previous. Okey, kita tukar. Okay. Jadi kita boleh kecilkan sikit. Kita tengok boleh kecilkan. Okey.
Oh, dia nampak kalau kita kecilkan. Kalau tak nampak. Cuba tengok. Okey, dah habis semua. Dah habis. Okey, sekarang kita tengok sekali lagi. Okey, nampak? Dia tak payah kita nak klik lagi, dia terus bertukar. Okey, itu kalau kita nak klik semua, kita nak proses tu berlaku untuk semua gambar ataupun bahan dalam rajah kita, dalam kita punya slide. Terpulang kepada tuan-tuan, ikut situasi. Okey, itu sahaja pergerakan-pergerakan animasi yang saya boleh kongsikan. Boleh faham tak? Itu pergerakan yang minimum lah. Banyak lagi pergerakan yang selanjutnya. Tuan-tuan boleh explore sendiri. Boleh explore sendiri. Itu yang asas. Gambar-gambar ataupun perkataan-perkataan ini sebagai contoh. Jadi tuan-tuan kena tengok dan mahirkan yang bahagian sini. Bahagian sini kena mahirkan. Try and error, tak ada masalah. Try and error. Buat saja. Okey. Saya harap tuan-tuan boleh faham, adik-adik boleh faham. Kakak-kakak boleh faham. Okey. Jadi pesanan saya sebagaimana peribahasa Melayu kata, belakang parang kalau diasah lagikan tajam. Jadi maknanya kalau kita berlatih dan berlatih, kemas kini kita punya kemahiran, asah skill yang kita ada, insya-Allah kita akan lebih pandai, kita akan lebih berjaya. Okey. Sebab ilmu ni dia makin lama makin berkembang. Dulu word biasa je. Lepas tu dia dah pergi ke 2000, lepas tu 2010, kemudian dah 2019, kemudian dah 365, Microsoft 365 kan. Jadi dia berkembang. Jadi kita kena kejar lah. Jangan sampai kita tertinggal. Kalau kita tertinggal tak apa. Banyak sumber yang boleh mengajar kita, yang boleh membantu kita. Kena rajin cari. Okey. Itu saja daripada cikgu. Cikgu harap semua yang menonton dapat manfaat. Kalau tak faham boleh ulang balik. Ulang balik dan tengok semula. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Bye.